tak dapat juga, paling kurang 9 Zulhijjah kita berpuasa sunat hari Arafah. Masya Allah. Kerana saudara-saudara kita yang berada di Mekah sana, mereka wukuf di Arafah. Kita tak dapat nak melakukan ibadah tersebut. Jadi sebagai gantian, kita laksanakanlah ibadah berpuasa. Begitu juga nanti bila dah masuk 10 Zulhijjah, ya, saudara-saudara kita dapat menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Kita tak dapat melakukannya. Jadi sebagai gantinya, kita laksanakanlah ibadah korban, ya. Masya Allah. Jadi siapa-siapa yang belum mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah korban, dapatlah berbuat sedemikian, ya. Sama ada daftar dengan pihak Surah Haji Maksum atau masjid-masjid terdekat atau tempat kediaman atau di mana sahaja, ya. Masya Allah. Hatta di luar negeri sekalipun, ya. Yang penting jangan sampai terlepas. Kerana makruh hukumnya orang yang ada kemampuan nak buat ibadah korban, tiba-tiba dia tak buat, ya. Makruh hukumnya. Dan sesungguhnya hukum ibadah korban itu adalah sunat muakkad, ya. Sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut, ya. Masya Allah. Seringkali kita merasakan nikmat-nikmat yang Allah beri pada orang lain lebih banyak berbanding dengan apa yang Allah bagi pada kita, ya. Orang lain Allah Ta'ala bagi kediaman mewah, Allah bagi mahligai, bagi banglo besar. Kita hanya memiliki rumah teres satu tingkat sahaja. Kita rasa Allah bagi nikmat pada orang tu lebih banyak berbanding dengan kita. Orang lain Allah Ta'ala bagi mereka kenderaan-kenderaan mewah. Allah bagi mereka kereta BMW, kereta Mercedes, Rolls Royce, Bentley. Kita hanya memiliki Pro 2 Myvi aja. Jadi kita berfikir Allah bagi nikmat pada orang itu lebih banyak berbanding dengan kita. Orang lain Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka pendidikan yang cukup-cukup tinggi, ya. Ada yang sampai master, sampai PhD, hingga bergelar, ya, doktor, bergelar profesor, bergelar profesor madya, ya. Kita hanya setakat pendidikan sekolah menengah STPM aja. Jadi kita rasa nikmat Allah bagi pada orang itu jauh lebih baik, lebih banyak berbanding dengan kita. Sebenarnya sangkaan kita meleset sama sekali, ya. Hakikatnya nikmat yang Allah bagi pada kita jauh lebih banyak berbanding dengan apa yang Allah bagi pada orang lain, ya. Kalaupun kita hanya memiliki rumah teres satu tingkat, tetapi di luar sana ada orang hanya memiliki rumah setenggan sahaja, ya, yang beratapkan zinc dan berdindingkan papan plywood. Maknanya nikmat Allah bagi kepada kita lebih baik berbanding dengan orang itu. Kalaupun kita hanya memiliki kereta Pro 2 Myvi, tapi di luar sana ada orang bukan setakat motosikal, ya, basikal pun dia tak ada. Dia terpaksa berjalan kaki ke sana kemari, ke sana kemari. Maknanya nikmat yang Allah bagi pada kita jauh lebih baik berbanding dengan orang itu. Kalaupun kita hanya memiliki pendidikan setakat sekolah menengah STPM sahaja, tapi di luar sana ada orang langsung tak bersekolah dek kerana kemiskinan ibu bapa, keluarga dan sebagainya. Maknanya nikmat yang Allah bagi kepada kita jauh lebih baik berbanding dengan orang itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka mana satukah nikmat-nikmat Tuhan kamu yang nak kamu dustakan? Surah Ar-Rahman. Katalah orang tu memiliki kereta mewah BMW waktu hidup dekat dunia, ya, 7 Series. Nanti kereta itu di hari akhirat akan bercakap di hadapan Allah, wahai Allah, aku menjadi saksi bahawasanya Tuhan aku waktu dekat dunia dulu, dia pandu aku untuk membawa dirinya untuk bertaruh judi, untuk bermabuk-mabukan, untuk minum arak dan sebagainya. Masya Allah, meranalah Tuhan punya badan. Katalah seorang itu dia memiliki kereta mewah Mercedes waktu dekat dunia, nanti kereta itu di hari akhirat akan bercakap di hadapan Allah. Wahai Allah, aku menjadi saksi bahawasanya Tuhan aku waktu dekat dunia dulu, dia memandu aku untuk membawa dirinya pergi solat berjamaah di surau Haji Maksum, Jalan Khamis. Maka berbahagialah Tuhan yang dipinjamkan kereta itu sementara waktu dekat dunia dulu. Allahu Akbar, ya. Dengan kata lain, di hari akhirat kelak, mulut kita dikunci. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Yasin, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin. Pada hari itu mulut-mulut kamu dikunci. Lalu berkata-katalah tangan kamu dan kaki-kaki kamu juga menjadi saksi ke atas apa yang telah kamu perbuat waktu hidup dekat dunia dahulu. Masya Allah. Mulut dikunci, tuan-tuan. Yang bercakap tangan kita, kaki kita, ya, kulit kita, pakaian kita, kediaman kita, kenderaan kita, semua menjadi saksi. Hatta pokok-pokok yang berada di tepi jalan, ya, juga menjadi saksi. Dikata, wahai Allah, aku melihat sendiri dengan mata kepalaku bahawasanya si Fulan bin Fulan, dia menggunakan motornya, dia menggunakan keretanya, dia menggunakan basikalnya untuk berulang-alik daripada rumahnya pergi ke surau Haji Maksum mendirikan salat berjamaah 5 waktu sehari semalam. Akulah saksinya, wahai Allah. Subhanallah. Maka berbahagialah orang-orang yang diberikan nikmat lalu digunakan nikmat-nikmat itu untuk mencari redha Allah. Maka sengsaralah, meranalah orang-orang yang diberi nikmat waktu hidup tapi menyalahgunakan nikmat-nikmat Allah ke jalan yang tidak dirabai, ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu taala. Dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi bersolat di masjid hanya berlantaikan tanah, berbombongkan langit, bertiangkan batang-batang pokok kurma, berdindingkan pelepah-pelepah tamar, dan mereka berulang-alik hanya menggunakan betis, yakni berjalan kaki daripada rumah ke masjid, daripada masjid ke rumah pun begitu, dalam keadaan serba kekurangan. Tidak seperti kita hari ini. Mereka tidak ada alasan, ya, untuk tidak memakmurkan rumah-rumah Allah, untuk tidak mengimarahkan rumah-rumah Allah, untuk tidak menghidupkan masjid-masjidnya. Subhanallah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sadaqallahul azim. Maksudnya, hanya saja orang-orang yang mampu untuk menghidupkan rumah-rumah Allah, yakni masjid-masjidnya, hanyalah orang-orang yang beriman dengan Allah, juga orang-orang yang beriman dengan hari akhirat. Mereka mendirikan salat, mereka mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah sahaja. Lalu kelima-lima ciri mukmin yang Allah sebutkan dalam firman-Nya itu tadi, siapakah mereka? Siapakah mereka? Mudah-mudahan kitalah jamaah surau Haji Maksum yang dapat hadirkan diri pada hari ini untuk sama-sama mendirikan kefarduan solat fardu Jumaat sebentar lagi, insya-Allah, ya. Dan tahniah kepada yang datang awal, kerana dijanjikan mereka yang datang awal, ya, apatah lagi merebut soft-soft yang terawal, pertama, kedua, ketiga, maka pahalanya adalah sebesar unta, ya, pahalanya adalah sebesar unta. Siapa nanti datang last kali ia lewat, pahalanya hanya sebesar telur ayam, ya. Telur ayam. Ada riwayat menyatakan telur burung merpati kecil, tuan-tuan. Dan nanti bila masuk saja azan kedua, ditutup dah. Malaikat tutup buku dah. Masya Allah. Tutup buku dah. Kalau tutup buku tu tak tahulah pahala kehadiran tu ada ke tak ada. Tutup buku. Jadi tahniah yang datang awal, ya, kerana pahala Allah ganjari sebesar unta, ya. Subhanallah. Masya Allah. Mudah-mudahan. Jadi terus istiqomah, ya, untuk kita sentiasa hadir awal ke rumah-rumah Allah untuk mendirikan solat fardu Jumaat. Dan yang dah sampai itu jangan pilih soft yang belakang. Rugi sekali, ya. Sebab kita tak nampak pahala. Kalau kita nampak pahala itu, nasihat kita berebut-rebut untuk memilih soft pertama, ya. Soft-soft terawal. Masya Allah, ya. Allahu Akbar. Baik. Dan subhanallah, begitu juga dengan nenek-nenek moyang kita atau atuk kita zaman dahulu, ya. Mereka juga hidup serba kedhaifan, serba kekurangan. Nenek kita, dia nak basuh pakaian, terpaksa bawa pakaian yang dah kotor itu keluar daripada rumah, berjalan kaki menuruni bukit, pergi ke tepi sungai. Basuhlah dekat tepi sungai, tenyeh, gosok, ya, bilas dan sebagainya. Begitu juga atuk-atuk kita, moyang kita bila nak masak nasi, mereka tak boleh terus masak macam kita hari ini.
terpaksa atuk kita pergi ke hutan dulu, cari kayu api. Dah dapat kayu-kayu api, terpaksa dikapak, dibelah 4 supaya cepat kering. Kemudian bila nak masak nasi pula, terpaksa berusaha menghidupkan api. Bila api dah hidup pula, mentanak nasi tadi, beras dan campur air dalam periuk, tiba-tiba tengah masak nasi, api terpadam. Bila api terpadam pula, tengok-tengok nasi belum berapa nak masak. Sambung balik untuk nak menghidupkan api. Ya, sekali tiup dia punya arang tu, berdebu muka. Masya Allah. Tiba-tiba api marak dengan besar. Bila nasi dah masak, tengok-tengok berkerak nasi. Ya, berkerak. Dia punya bawah hitam semua. Masya Allah. Jadi nak bagi tahu, orang-orang zaman dahulu, ya, yang terdahulu sebelum daripada kita, nikmat Allah bagi pada mereka, serba kekurangan, serba kedaifan. Tapi mereka sentiasa ada masa untuk Allah. Mereka sentiasa ada masa untuk beribadah. Ya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui umat Muhammad akhir zaman ini, iman mereka lemah. Iman mereka tidak sekuat seperti umat-umat yang terdahulu. Lalu Allah limpahi nikmat yang mencurah-curah, yang sangat banyak untuk memudahkan kita nak melakukan ibadah dan ketaatan kepadanya. Kalau kita lihat hari ini, kita di rumah sahaja, ya, berapa biji air condition. Dalam bilik tidur aircon. Keluar bilik tidur aircon lagi. Ya. Keluar daripada rumah, start enjin kereta, lepas tu kita pulas tombol aircon lagi. Masya Allah. Kita pulas pula tahap maksimum, ya. Dia punya sejuk dah macam tahap Eskimo. Kita mandu kereta pergi ke mana? Pergi ke Surah Haji Maksum. Kita tak peduli sama ada dekat luar tu kemarau ke, panas terik ke, hujan ke, ribut taufan, kita tetap selesa. Sama aja dekat rumah dalam kereta. Hatta akhirnya sampai Surah Haji Maksum, kita pun turun kereta, masuk langkah kaki kanan ke dalam Surah Haji Maksum, masuk-masuk, aircon lagi. Sebiji, 2 biji, 3 biji, 4 biji, 5 biji, 6 biji, 7. Subhanallah. Tak cukup dengan aircon, kita ada kipas lagi. Sudahlah dingin, ditiup pula dengan angin sepoi-sepoi bahasa. Itu yang memang time ni memang cukup-cukup. Kalau tadi dah makan tengah hari, time ni cukup-cukup. Kalau kata orang nak apa, nak landing tu ya. Cuma saya nak bagi tahu, nikmat Allah punya melimpah untuk kita pun begitu, masih ramai yang tak sampai-sampai ke rumah Allah, yang tak muncul-muncul jasadnya ke masjid-masjid. Maksud Ustaz bukanlah Surah Haji Maksum, ni tempat lain ya. Tempat lain dekat sempadan sana. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka mana satukah nikmat-nikmat Tuhan kamu yang nak kamu dustakan? Allahu Akbar. Dan kalau kita baca surah Ar-Rahman, dalam surah Ar-Rahman, ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu, Allah Subhanahu wa taala mengulangi ayat yang sama sebanyak berapa kali? Berapa kali? 31 kali, tuan-tuan. 31 kali Allah ulang-ulangi ayat yang sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka mana satukah nikmat-nikmat Tuhan kamu yang nak kamu dustakan? Kenapa Allah ulang-ulangi banyak sangat sampai 31 kali? Nak bagi peringatan kepada kita supaya betul-betul ambil perhatian. Sesungguhnya nikmat yang Allah bagi pada kita waktu hidup dekat dunia ini bukan saja-saja, bukan suka-suka, tetapi semua nikmat-nikmat ini akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Semua nikmat-nikmat ini akan menjadi saksi di hadapan Allah tentang apa yang telah diperbuat oleh tuannya yang dipinjamkan sementara nikmat ini waktu hidup dekat dunia. Allahu Akbar ya. Sebab itu kita bersyukur banyak-banyak pada Allah atas semua nikmat. Kita jadikan semua nikmat ini untuk membawa diri kita menuju ke jalan Allah, mencapai redha-Nya. Jangan jadikan nikmat-nikmat ini hanya mengundang kemurkaan dan kemarahan Allah ke atas kita. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar ya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maksudnya, dan jika kamu bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, nescaya aku akan tambahkan lagi nikmat-nikmatku kepadamu. Akan tetapi jika kamu kufur, kamu engkar, kamu tidak bersyukur, ingatlah sesungguhnya azab aku teramat-amatlah pedih. Subhanallah. Jadi alhamdulillah ya, hari ini 1 Zulhijjah. Ya, hari Jumaat 1 Zulhijjah. Hari yang menggabungkan 2 kemuliaan hari. Pertama, kemuliaan hari Jumaat yang merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Yang kedua, 1 Zulhijjah itu sendiri yang mempunyai terlalu banyak
kelebihan. Dan pada hari ini banyak-banyakkan kita berdoa. Kerana doa kita pada hari ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Allahu akbar. Baik, cuba kita lihat sedikit ya, sepintas lalu ingin Ustaz kongsikan pada hari ini tentang kelebihan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan amalan sunnah yang dianjurkan. Subhanallah. Baik. Terdapat pelbagai kelebihan bulan Zulhijjah kepada umat Islam, terutamanya pada 10 hari terawal bulan ini. Bagi mereka yang melakukan ibadah korban pula, disunatkan tidak memotong kuku dan rambut apabila terlihat anak bulan Zulhijjah, ya. Jadi siapa-siapa yang dah buat keputusan, ya, dah mendaftarkan diri untuk nak buat ibadah korban, jadi bermula hari ini sampai hari korban nanti, jangan ketip kuku, jangan gunting rambut, ya, makruh hukumnya, ya. Ditahan je lah. Sebab itu kalau kita dah tahu, semalam kita dah ketip siap-siap, ya. Semalam kita dah potong rambut siap-siap. Subhanallah. Baik. Apa amalan-amalan utama, ya, pada bulan ini? Sesungguhnya terlalu banyaklah. Yang pertama sudah tentulah kita berpuasa, ya. Berpuasa sunat, ya, masya-Allah, daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Masya-Allah, ya. Kita tak ada peluang seperti mana saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang dah berada sekarang ni dekat Makkahul Mukarramah, ya, di sana. Kita tak ada peluang nak meraih pahala sebanyak mereka. Sebab mereka di sana sembahyang di Masjidil Haram, satu waktu solat saja mereka dirikan, dia punya pahalanya 100,000 kali ganda. Lebih banyak berbanding dengan kita sembahyang di masjid-masjid yang lain atas muka bumi. Subhanallah. Jadi kita tak ada peluang itu, ya. Masya Allah. Mereka yang bersolat di Masjid Nabawi pula, dia punya pahalanya 1,000 kali ganda. Lebih banyak berbanding dengan kita sembahyang dekat masjid-masjid yang lain atas muka bumi. Masya Allah. Jadi peluang-peluang itu tak ada, kita raihlah ibadah-ibadah yang lainnya seperti berpuasa, ya, sepanjang bulan Zulhijjah. Kalaupun mungkin kita tak mampu nak berpuasa barangkali, ya, sekurang-kurangnya hari Isnin dan Khamis ambil peluang, ya. Isnin dan Khamis, di samping puasa sunat Isnin, sunat Khamis, dicantum pula dengan puasa dan sunat dalam bulan Zulhijjah. Ambil peluang. Kalau tak mampu juga Isnin Khamis nak melakukannya, 10 hari terawal ini, paling tak nanti 8 Zulhijjah kena berpuasa. Namanya puasa sunat tarwiyah, ya, hari tarwiyah. Masya Allah. Kalau tak mampu juga, la ilaha illallah, ya, kita puasalah pada 9 Zulhijjah. Saudara-saudara kita di sana, mereka wukuf di Arafah, ya. Masya Allah. Dosa-dosa mereka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Doa-doa mereka dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang tak ada peluang lagi nak menjejakkan kaki ke sana, apa yang perlu kita buat? Sebagai gantiannya, kita berpuasalah pada 9 Zulhijjah, yakni puasa sunat hari Arafah, ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita walau sebanyak buih di lautan, dan mengangkat semua permintaan-permintaan, semua hajat-hajat, semua doa-doa kita kepada Allah Subhanahu taala. Dan doa terbaik sudah tentulah ibu segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, Kau kurniakanlah kebaikan-kebaikan untuk kehidupan kami di dunia ini, dan Engkau kurniakanlah kebaikan-kebaikan untuk kehidupan kami di hari akhirat nanti, dan Kau hindarlah kami semua daripada azab api neraka-Mu. Masya Allah. Ini ibu segala doa. Masya Allah. Kalau dah tak ada doa yang lain yang kita nak baca, inilah ibu segala doa. Mencakupi semua kebaikan hidup dekat dunia, semua kebaikan hidup di hari akhirat. Dan kita minta Allah hindarkan kita daripada azab api neraka yang tak terperinya, yang tak ada siapa pun yang mampu untuk menanggungnya. Masya Allah, ya. Baik, itu yang pertama, berpuasa. Amalan kedua yang terbaik, ya, kita lakukan sepanjang 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sudah tentulah membaca Al-Quran, ya. Membaca Al-Quran. Subhanallah.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu akan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Subhanallah, ya. Al-Quran akan menjadi syafaat, menjadi pelindung, pembantu, penolong untuk kita di hari akhirat nanti. Masya Allah. Sebab itu waktu hidup ini perbanyakkan kita membaca Al-Quran. Tak adalah amalan yang lebih Allah suka melainkan antaranya kita membaca kalam-kalamnya. Kerana Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, maknanya kita membaca kalamullah. Kalamullah itu antara amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dan yang ketiga, amalan sunat yang sangat kita baik kita lakukan, ya, pada hari-hari 10 terawal Zulhijjah ini, perbanyakkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu taala. Dan antara zikir terbaik itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul, ya, ahabbul, maaf ya. Okey. Ahabbul kalimah ilallah arba', ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sebaik-baik kalimah yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ya. Subhanallah. Ini zikir yang paling dicintai oleh Allah, ya. 4 kalimah ini, ya. Baik, sama-sama ikut Ustaz alunkan zikir ini, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Dan yang keempat, apa lagi amalan sunat paling utama kita lakukan 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah? Tak lain iaitulah bersedekah, ya, bersedekah. Allahu akbar. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa yukhlifuh. Tidak ada sesuatu yang kamu nafkahkan, kamu belanjakan, melainkan dia akan menggantikannya. Apa yang kita beri, kita sedekah, kita infak, kita menyumbang ini, dia tak hilang saja-saja. Allah akan gantikan dia. Masya Allah. Sebab itu dijamin orang suka bersedekah takkan apa-apa kedana, takkan miskin, ya. Allah Ta'ala berfirman lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kun minas salihin, ya. Dan belanjakanlah rezeki yang Allah berikan kepada kamu ke jalan Allah sebelum tiba ajalnya, yang mana ketika itu kamu akan merayu pada Allah, wahai Allah, alangkah baiknya kalau engkau tangguhkan umurku sedikit saja lagi. Aku cuma nak bersedekah dan melakukan amal-amal yang soleh. Kenapa kebanyakan orang waktu nazak itulah permintaannya. Dia minta tangguhkan sikit ajal. Walaupun hanya beberapa saat dan beberapa minit. Apa yang dia nak buat kalau ditangguhkan? Mereka nak bersedekah. Sebab apa mereka nak bersedekah? Kerana waktu dekat dunia, dia dah menghabiskan sebagian besar usia untuk mencari harta, mengumpul harta benda dan sebagainya. Hartanya begitu banyak, bertimbun-timbun, bukan saja dalam negeri, bahkan di luar negara. Tiba-tiba bila meninggal, nak ditinggalkan begitu saja. Daripada tinggal begitu saja, baik dia sedekahkan kesemuanya. Sebab dah saat-saat akhir usia. Lagipun harta tu tak boleh dibawa bersama ke dalam kubur. Tapi ketika itu dah terlambat. Nasi dah jadi bubur. Jadi waktu hidup sekarang lah kita lazimi bersedekah. Setiap hari kita kena bersedekah. Tak sikit banyak, tak banyak sedikit. Setiap hari sebelum sampai ajal kita. Wallahualam. Jadi setakat ini sahaja untuk perkongsian Ustaz, ya. Yang baik daripada Allah, lemah datang daripada kelemahan diri Ustaz. Kalau ada sumur di ladang boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur panjang insya Allah kita jumpa lagi.
Baik, nanti sebelum pulangnya tabung-tabung surah Haji Maksum dapatlah kita isi ya. Ustaz tengok dekat pintu keluar ada tabung, dekat kiri kanan semua ada tabung ya. Dapat kita isi semuanya kembali untuk kita. Dan Ustaz ada bawa pamphlet sikit ya, siapa berhajat untuk ibadah kurban dekat Afrika ya, dekat Somalia, boleh dapatkan dekat belakang. Ustaz ada ikat dengan getah, boleh dapatkanlah siapa yang berhajat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurlah. Terima kasih kepada pentazkirah Ustaz yang berkongsi ilmu berkenaan persiapan ataupun amal ibadat yang perlu dilaksanakan di hari-hari yang baik inilah, terutamanya sebelum 10 Zulhijjah. InsyaAllah tuan-tuan, sedikit makluman kepada peserta yang menyertai ibadah korban anjuran surau Haji Maksum, boleh mengambil kupon daripada Encik Muhammad Razif ya. Boleh hubungi beliau ataupun beliau boleh hantar ke rumah mana yang tak mungkin sukar untuk keluar. Muhammad Razif boleh hantar ke rumah. Jadi yang boleh datang boleh hubungi Encik Muhammad Razif untuk mengambil kupon peserta. Jadi untuk kupon peserta dulu ya, untuk ahli karyah belum lagi. Dan yang keduanya, saya minta diumumkan oleh Puan Aisyah empunya restoran nasi Arab di Jalan Khamis menjemput jemaah untuk datang ke sana selepas solat Zuhur esok untuk jamuan ataupun test food percuma, insyaAllah. Jadi datanglah kepada yang berkelapangan esok ya, bukan hari ini. Dan seterusnya, syukur Alhamdulillah, syukurillah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan rezeki lagi untuk surah Haji Maksum, yang mana Pusat Zakat telah meluluskan permohonan penukaran kapet atau permaidani baru, yang mana peruntukan telah dikeluarkan oleh Pusat Zakat sebanyak RM50,000. Jadi Alhamdulillah, syukurillah, kos untuk mengganti bahagian ni dan bahagian kanan saya dan juga pejabat, tidak termasuk yang luar lagi, ialah dalam perbelanjaan RM58,000. Jadi Alhamdulillah yang RM8,000 kita akan gunakan duit yang ada di akaun surah Haji Maksum, iaitu sumbangan tuan-tuan semua. Jadi walaupun 5 sen ataupun 1 sen ada nilainya, jadi itulah yang akan diinfakkan untuk menyambung ataupun untuk menambah kos tambahan sebanyak RM8,000. Dan insya-Allah pelaksanaan pemasangan penukaran permaidani akan dilaksanakan pada 4 hari bulan Julai. Jadi Jumaat depan kita dah merasa kapet baru insya-Allah. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya rezeki itu daripada Allah dan kita sebagai manusia, sebagai hamba-Nya ini hanya berusaha, dan ada juga hamba-hamba yang dipilih olehnya yang mana diturunkan rezeki yang banyak dan memberi infak kepada surau, itu adalah melalui hamba-hambanya yang dipetik hatinya untuk menderma ataupun menginfak ke surau ataupun ke masjid mana-mana yang dia pilih. Jadi semuanya rezeki itu ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita hanya sebagai asbabnya aja. Itu pun dengan izinnya. Jadi Alhamdulillah, syukurillah, terima kasih kepada tuan-tuan, terima kasih kepada Ustaz mengingatkan supaya menginfak di tabung-tabung yang telah disediakan. Dan Alhamdulillah, syukurillah, buat masa ini dana surah Haji Maksum memudahkan pihak pengurusan dan pentadbiran untuk merancang apa-apa pembangunan untuk menambah baik surah Haji Maksum. Jadi Alhamdulillah dipermudahkan semuanya. Cuma dalam perancangan yang terdekat ini ialah untuk memasang penghawa dingin, mungkin 1 ataupun 2 unit untuk keselesaan di bahagian luar sana. Dan seterusnya untuk peringatan akan dijalankan lagi projek bangunan iaitu bilik pengurusan jenazah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahil qail liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Marilah kita menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Beramallah pada 10 pertama Zulhijjah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Selain bulan Zulqaidah, Muharram dan Rajab. Bulan Zulhijjah ini adalah salah satu daripada bulan-bulan haram yang 4. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan pada sisi Allah hukum adalah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa dia mencipta langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul dan lurus. Maka janganlah kamu menginaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar segala larangannya. 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah ini sangat penting bagi kita umat Islam. Tanggal 1 hingga 10 hari bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang agung, yang cukup istimewa. Ia lebih mulia berbanding hari-hari lain sepanjang tahun. Amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud tiada sebarang hari yang amal soleh lebih disukai oleh Allah berbanding hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah? Baginda menjawab, walaupun jihad di jalan Allah, kecuali seorang lelaki yang keluar dengan diri dan hartanya dan tidak balik semula daripadanya dengan sesuatu pun. Riwayat Abu Daud. Inilah hari-hari yang cukup hebat dan sangat bermakna. Segala amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini jauh lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar memberi justifikasi dengan berkata, dan yang jelas bahawa sebab kelebihan 10 yang pertama Zulhijjah adalah berhimpun ibu segala ibadah padanya, iaitu solat, puasa, sedekah dan haji. Ia tidak datang berlaku pada hari-hari yang lain. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Berapa kalikah telah kita bertemu dengan 10 hari pertama Zulhijjah sepanjang hidup kita? Bagaimana pula keadaan kita ketika melalui hari-hari itu? Adakah dengan amal soleh atau ia berlalu pergi begitu sahaja? Sesungguhnya ia adalah hari-hari yang lebih baik daripada hari-hari dalam bulan Ramadan. Bahkan lebih baik dari 10 hari terakhir Ramadan yang tiada Lailatul Qadar padanya. Menurut sebahagian para ulama, ini berdasarkan sumpah dalam firman Allah Subhanahu wa taala menerusi ayat 1 hingga 2 surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar dan malam yang 10 yang mempunyai kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katu rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya bahawa yang bermaksud dengan walayalin ashr dalam ayat tersebut ialah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para tetamu Allah sekalian, 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah ini sangat terhad dan pendek masanya dalam setahun. Ia hanya 2.8% sahaja
daripada jumlah 360 hari dalam setahun. Namun impaknya adalah cukup besar. Masa yang sekejap tetapi pahalanya berlipat ganda. Walau bagaimanapun, jangan sesekali berbuat maksiat kerana ia mendatangkan dosa yang mencemarkan kemuliaan hari-hari tersebut. Marilah kita jadikan 10 hari ini kesemuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita penuhi dengan pelbagai amal soleh dan ketaatan. Dan kita jauhkan diri walau dari sesuatu yang maksiat yang kecil sekalipun. Antara ketaatan yang boleh dilakukan dalam tempoh ini, iaitu di antara 1 hingga 9 hari bulan, ialah puasa sunat. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu bidzalikal yawmin nar min wajhihi sab'ina kharifa." Sesiapa yang berpuasa suatu hari di jalan Allah, nescaya dengan hari tersebut Allah jauhkan api neraka daripada wajahnya selama 70 tahun. Riwayat Ibnu Majah. Lebih-lebih lagi puasa pada 9 hari bulan Zulhijjah, iaitu hari Arafah. Janganlah dilepaskan begitu sahaja. Kerana fadilatnya adalah 2 tahun keampunan Allah Subhanahu wa taala, yakni tahun semasa dan tahun berikutnya. Selain itu, perbanyakkanlah zikir dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil pada 10 hari pertama Zulhijjah, seperti mana yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hazihil ayyamil 'ashr fa'aqsiru fihinna minal tahlil wa takbir wa tahmid." Tiada mana-mana hari yang lebih besar di sisi Allah dan yang lebih dicintai Allah amal soleh padanya berbanding hari-hari 10 ini. Oleh itu, perbanyakkanlah tahlil, takbir dan tahmid padanya. Riwayat Ahmad. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah kali ini, Khatib ingin berpesan kepada hadirin sekalian agar mengambil pedoman-pedoman berikut. Yang pertama, umat Islam wajib meyakini bahawa setiap ketaatan dan maksiat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Yang kedua, umat Islam mestilah merebut peluang untuk melakukan amal soleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan menjauhkan diri dari sebarang maksiat. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah terus berzikir, bermunajat dan berdoa kepada Allah agar dijauhi sebarang wabak penyakit dan bencana alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu zkuru zkurullaha zikran katsira. Wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqna minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyika amin. Wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi aini inayatikar rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatikas samadaniyah. Jalalata Malikinal Mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiqa was sihhata was salamata minka liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj. Fi amni wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin war ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal, lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah salah satu pengkhianatan kepada amanah yang telah diberikan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum
was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. صاف. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Allah rabb hadhihi ad-da'wah wa salat wa ba'asul maqam al-mahmud alladhi wa'ada. Luruskan, rapat-rapatkan saf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinn. Ilahi ta'ala. Usalli fardal jum'ati rak'atain ada imaman lillahi. Allahu akbar. Allahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya la syarika wa la khala wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد كما صليت عليه وعلى آل سيدنا وبارك على محمد وعلى آل كما باركت عليه وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم نسألك الجنة. السلام عليكم ورحمة الله ونعوذ بك من شر أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدي حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا وإليك طريق مستقيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولوالدنا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وتغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله عليه